Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita diberikan oleh Allah kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita duduk di dalam pengajian kuliah ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kita pada bab yang ke-101, iaitu sambungan pada hadis yang kedua, bab la ya'ibut ta'am wastihbabu madhihi, iaitu bab larangan untuk mengaibkan makanan serta tuntutan untuk memuji makanan itu. Baik, kita baca hadis yang kedua. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma faqalu ma indana illa khal fada'a bihi faja'ala ya'kul wa yaqul ni'mal udmu al-khal. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sebelum ni saya ada cerita berkenaan dengan kisah sahabat Jabir ni, bahawasanya ia menyatakan Nabi SAW pernah Jabir ni pergi ke rumah Nabi SAW dan beliau melihat bagaimana hidangan makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Sebab Sayyidina Jabir termasuk di antara salah seorang sahabat Nabi yang memberi khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah baginda dan baginda bertanya kepada ahli keluarganya, yakni isteri-isterinya, tentang al-udmu. Apa itu al-udmu, tuan-tuan? Al-udmu itu adalah merujuk lauk pauk sama ada yang berbentuk berkuah atau yang berbentuk kering. Makna al-udmu itu adalah lauk pauk. Tapi lauk pauk ni ada kan banyak jenis. Jadi al-udmu ni dia merujuk kepada lauk yang berkuah ataupun lauk yang tak ada kuah, yang kita makan kering. Begitulah ya. Sama ada lauk tu berbentuk buah ke, sama ada dia berbentuk daging ke, sama ada dia berbentuk apa pun, dia terkandung padanya yang berkuah atau tak berkuah, yang kering ataupun yang berkuah. Bila Nabi SAW datang, Nabi tanya kepada isterinya, lauk apa ada hari ini? Maka isteri mereka menjawab. Maknanya Nabi SAW, antara sifat baginda kalau makan, baginda akan makan bersama dengan seluruh ahli keluarganya. Jadi ulama bincang dekat sini, apakah Nabi pergi tanya setiap rumah-rumah isteri Nabi, ataupun Nabi kumpulkan semua isterinya di dalam satu tempat, kemudian baginda bertanya kepada para isterinya itu berkenaan dengan lauk untuk dimakan pada waktu petang.
Maka semua para isteri Nabi menyatakan tidak ada makanan melainkan yang berbaki hanyalah cuka. So di sini ada dua maksud. Pertama, para ulama menyatakan maknanya Nabi tanya isterinya seorang sahaja, tetapi bila kata faqalu, ramai yang jawab, seolah-olahnya nak mengatakan di rumah isteri-isteri yang lain juga tak ada lauk yang tinggal melainkan cuka juga. Walaupun Nabi tanya seorang, yang jawab juga seorang isteri Nabi, yang tinggal hanya cuka. Tapi sebenarnya Jabir kata kalau pergi ke rumah isteri Nabi yang lain pun, sebab rumah isteri Nabi ni dia bilik sebelah-sebelah je, dia bukan rumah berasing-asing jauh-jauh. Dia hanya satu rumah tapi ada banyak bilik, dipanggil hujurat. Dipanggil hujurat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, dia ada satu surah namanya suratu Al-Hujurat. Maknanya hujurat ni bilik-bilik kamar yang terpisah di antara para isteri. Sebab itu ulama kata sesiapa yang berpoligami, dia wajib memberi kepada setiap isterinya itu, kalau tak mampu beri tempat tinggal, kena beri bilik secara berasingan. Maknanya isi pertama satu bilik, isi kedua satu bilik, isi ketiga satu bilik, isi empat satu bilik. Ni bilik satu, bilik dua, bilik tiga, bilik empat. Masalahnya bila malam je asyik ke bilik empat je, bilik pertama tak masuk. Contohlah, dia tak nampak aja bilik pertama tu, rabun, dia nampak bilik hujung je. Ni masalah ni cari pasal nama dia. Baik. Jadi dia kena buat. Tetapi yang lebih afdal, dia mesti menyediakan setiap isterinya itu tempat tinggal yang tersendiri. Kenapa Allah kata dalam Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah tempat tinggal kepada isteri kamu itu di mana sahaja tempat yang kamu boleh tinggal bersama dengan mereka. Maknanya bagi setiap isteri ada tempat tinggalnya sendiri. Jadi oleh kerana rumah Nabi itu dekat sebelah-sebelah bilik saja, maka isteri-isteri yang lain pun maklumkan kepada Rasulullah. Maknanya Nabi tanya isteri pertama kata tak ada, tinggal cuka. Isteri itu pergi ke bilik isteri lain, mereka pun melaporkan tinggal cuka. Pergi isteri lain pun sama, semua jawab wahai Rasulullah, tak ada yang tinggal melainkan cuka sahaja. Tengok akhlak Nabi dekat sini. Apa Nabi buat? Fada'a bihi, Nabi pun minta cuka itu. Nabi kata tak apalah, kalau ada cuka bawakan cuka. Kalau ada cuka bawakan cuka. Kerana Nabi SAW di sini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya pertama adalah hendaklah seseorang itu, maknanya Nabi ajak mereka makan bersama dengan Nabi walaupun hanya dengan berlaukkan cuka. Pertama kita tengok sini sunnah Nabi SAW, baginda tidak makan secara bersendirian. Tidak makan secara bersendirian, melainkan baginda akan makan bersama dengan isteri dan ahli keluarganya atau bersama dengan rakan-rakan dan teman di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana saya dah sebut dalam kuliah yang lepas, ulama mengatakan ada 4 perkara yang termasuk daripada sumber keberkatan. Kalau tuan-tuan ingat, ada 4 perkara yang termasuk daripada sumber keberkatan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertamanya adalah salat berjemaah. Jadi setiap kali kita lazimi salat berjemaah, dan kalau boleh kita lazimi salat berjemaah itu dengan ahli keluarga, maka ia juga asbab kepada nuzulul barakah, turunnya berkat. Bila solat asing-asing ni, sebab tu kita tengok ahli keluarga kita, kepala pun asing-asing juga. Dia tak ada kesefahaman, dia tidak ada tautan hati yang sekata, tak ada. Yang kedua iaitu baginda sebab turun barakat bermusafir bersama-sama, jangan seorang-seorang. Ni mentang-mentang nak pergi jalan seorang-seorang, dia tinggal isteri anak-anak dia seorang je. Jangan.
Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW, kalau Nabi nak pergi berjalan, Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi akan buat qur'ah. Nabi akan buat undian. Idza arada ay yusafir, kalau Nabi SAW itu nak bermusafir, yad'u ahlahu, panggil semua isinya, kemudian membuat undian kepada mereka. Maknanya pilih, letak nama masing-masing, kacau, tengok keluar nama siapa. Yang ni boleh ikut. Buat undian. Atau buat giliran. Yang ni dah ikut, next yang ni pula ikut. Begitu. Jadi nak musafir, musafirlah dengan teman, ia juga sebab berakat. Yang ketiga, makan. Makan jangan berseorangan, tapi makan bersama-sama, seperti mana yang Nabi tuntutkan. Dan yang keempat, yang terakhir, iaitu termasuk daripada perkara yang nuzulul barakat, selain daripada makan, selain daripada salat, selain daripada musafir, yang disebutkan oleh para ulama adalah menuntut ilmu. Sebab tu kalau kita nak menuntut ilmu, jangan seorang-seorang, tetapi kita ajak kawan, kita ajak teman, kita ajak ahli keluarga. Ada setengah riwayat kata, ada setengah fuqaha yang lain mengatakan, iaitu apabila seseorang itu hendak pergi berdakwah. Sebab itu Nabi Musa bila nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa tak pergi seorang. Walhal Allah perintahkan Nabi Musa pergi belajar dengan Nabi Khidir. Buat apa Nabi Musa AS bawa orang lain? Yang Allah suruh baginda, bukan orang lain. Tetapi Nabi Musa AS dalam perjalanannya, baginda membawa Yusha, membawa temannya yang bernama Yusha, yang kemudiannya Yusha itu juga menjadi Nabi setelah kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Itu berkat kita bawa orang tu tuan-tuan. Ini datang kuliah seorang. Kalau kita dengar kuliah tak faham, memang balik pun tak faham. Tapi kalau bawa kawan, balik sekarang duduk dalam kereta, tadi apa dia ustaz cakap? Kawan tu boleh mengingatkan. Yang ni saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dah saya memang seorang ustaz, tak ada partner lagi. Ajaklah kawan. Baik. Kemudian tuan-tuan, setelah Nabi dihidangkan cuka itu, baginda pun memuji makanan dengan baginda pun makan. Nabi ambil roti, tapi tak sebut roti kat sini. Nabi ambil roti, Nabi koyakkan roti itu, Nabi cicah dengan cuka, Nabi makan. Faja'ala ya'kul. Lepas Nabi makan, Nabi puji makanan cuka itu dengan Nabi bersabda, ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau kita lah balik rumah, lauk apa hari ni masak? Cuka bang. Awak ni kenapa ni? Awak tahu tak cuka ni tak ada orang makan? Masaklah tauco ke, asam pedas ke, apa ni? Bagi cuka. Kalau kita naik angin dah. Yang kedua di sini tuan-tuan, apa maknanya? Antara akhlak Nabi SAW kepada para isterinya adalah sifat baginda yang bersifat layyin, sahlun layyin. Apa makna sahlun layyin? Sifat suka bermudah-mudahkan orang lain dan tidak berlaku keras kepada orang lain. Sebab itu Nabi pernah ditanya, dalam satu hadis Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, sif lana, sifatkanlah kepada kami min sifati ahlil jannah, sifat ahli syurga macam mana ya Rasulullah. Ada seorang sahabat dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, tolong cerita kat kami macam mana perangai ahli syurga. Nabi kata apa? Senang je. Kullu qaribin layyinin sahlin. 3 benda Nabi sebut. Pertama, kullu qarib. Ciri yang pertama qarib. Qarib ni apa dia? Orang yang mudah didekati dan suka mendekati.
Maknanya dia peramah lah. Dia suka datang dekat dengan orang, tanya khabar orang macam mana, tengok orang muram, dia tanya kenapa tuan. Orang pun suka datang dekat dia. Orang tak rasa kalau datang dekat dia ni rasa sakit hati ke, mulut dia berbisa ke, kan, kata-kata dia tajam ke, kelakuan dia kasar ke, tak. Qarib. Siapa-siapa nak jumpa Nabi SAW boleh jumpa, tak ada kekangan, tak ada halangan, mudah nak jumpa Nabi ni. Dia kena macam tu. Ni orang nak jumpa kita jauh sikit awak punya baju tu nampak kotor tu kan, kena baju saya kan kotor sekarang. Lain macam tu. Orang baru datang nak pergi kat kita, baru nak pegang kita, jangan saya bawa basuh tu, bawa coating tu, coating saja 5,000 tu, jangan nak pegang-pegang. Kalau jenis bini payah nak jadi ahli syurga kan. Baik. Yang kedua, sahlin, iaitu sikap Nabi suka memudahkan urusan orang lain. Nabi tak suka susahkan orang. Walaupun Nabi susah, tak apa, tapi jangan orang susah. Sebab itu kita tengok akhlak Nabi. Bila Nabi balik rumah, Nabi tanya lauk apa? Cuka. Nabi tak kata cuka je ada, okey tunggu sekejap saya pergi beli lauk, masak kejap lagi. Tak. Cuka tak apa, yang ada saya makan. Yang ada saya makan. Kalau kita ni angin satu macam lah tuan-tuan. Dah awak tahu cuka je ada, awak gila beli apa-apa, nasi goreng Pattaya ke apa ke benda ke, takkan nak bagi saya makan cuka. Kalau kita dah ni angin lah tuan-tuan, ya? Kena pula baru lepas makan durian. Baik. Jadi nak cerita sifat Nabi itu suka memudahkan dan tidak suka memberatkan isterinya. Ada satu riwayat yang lain, Nabi tanya Ummu Salamah, ada lauk apa hari ni Ummu Salamah? Isteri Nabi kata, Ummu Salamah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, tidak ada lauk pada hari ini melainkan 2 biji tamar. Maka Nabi kata, kalau itu sahaja yang ada, aku berpuasa hari ini. Puasa tak boleh, supaya 2 biji tamar tu boleh digunakan untuk berbuka nanti. Puasa sunat boleh nak lewat. Itulah dalil mengatakan puasa sunat boleh niat lambat. Sebab masa tu Nabi datang pun tanya makanan dah lambat, dah lepas subuh dah pun, Nabi tak niat pun nak puasa. Tapi tanyalah sarapan pagi tu ada tak? Tak ada. Tak apalah, abang puasa lah. Allah, payah nak cari suami macam ni tuan-tuan. Ni sarapan pagi ada apa ni? Tak ada apa bang. Tak ada apa, jangan awak menyesal. Saya pergi warung Cik Noh tu, dia pandai layan saya buat sarapan semua. Dah gaduh satu hal pula tuan-tuan. Ya. Baik. Okey. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita dituntut untuk memuji makanan, walaupun makanan itu sedikit dan tidak banyak. Kita kena puji makanan tuan-tuan. Memuji makanan dapat pahala, dan dia termasuk sunnah Nabi SAW. Orang kita kalau makan, kalau sedap, dia buat apa tuan-tuan? Dia diam je. Lapar, datang makanan, makan, cuk makan. Ni roti ada telur goyang, banjir pula kuah. Dia makan satu macam, lepas baca bismillah, baca doa, makan. Kita tengok dia cakap apa pun tak. Habis makan, habis. La ilaha illallah. Tak ada adab. Nabi kalau makan, Nabi buat makan saja sedap, Nabi akan puji. Sebaik-baik makanan lauk macam ni lah. Contoh, sedap makanan ni, syukur. Contoh, puji makanan tu. Ini tak ada dah. Kawan pun tengok, dia ni sedap ke tak sedap ni, nampak tapi licin. Dah habis baru khabar ke kawan, sedap, rugi kau tak try. Dah on the way balik lah, kawan bengahnya. Maknanya memuji makanan itu sunnah dan dapat pahala tuan-tuan, ya, dapat pahala.
Sebab tu ulama kata di sini dituntut memuji makanan walaupun makanan itu jumlahnya sedikit, apatah lagi banyak. Maknanya walaupun kita dapat sikit pun kita kena puji. Sama ada kita puji orang yang memberi itu atau kita memuji Allah Ta'ala dengan sedikit, walaupun sedikit makanan sahaja yang kita perolehinya. Ya, contoh kita nak makan tinggal sebiji cempedak goreng madu, kita memakan satu, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, syukur ya Allah, satu pun tak jadilah, sedaplah cempedak madu ni. Biasanya satu je tinggal kat aku. Itu contohnya kan. Beza tuan-tuan. Yang kedua dalam hadis ini menunjukkan madhul iqtisadu fil akal, iaitu hendaklah pujian itu dalam bentuk pujian yang tidak berlebih-lebihan. Pujian yang sederhana, tak adalah sampai melampau-lampau puji makanan tu. Contoh, jangan ya, puji melampau pun dilarang. Kita makan nasi kandar punya sedap, kita memang suka dah rempah tu, macam hidangan syurga. Tu lebih tu, dia syurga pun tak masuk lagi, kenapa pula hidangan syurga pula? Jangan lebih-lebih. Tengah panas-panas dahaga ni kering tekak, datang coconut shake, minum, rasa Ustaz macam minum telaga Kausar. Melampau lah tu. Nak puji pun janganlah sampai dikiaskan pada benda yang berlebih-lebihan, jadi dilarang ya. Kemudian wa man'u i'tiyadun nafs 'ala al-at'imati dasmah kathiratu kulfah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang larangan untuk membiasakan diri mengambil makanan-makanan yang terlalu berlemak. Sebab itu bukan, kena faham, Nabi bukan selalu makan cuka. Kadang-kala Nabi makan cuka. Kalau tiap-tiap hari lauk cuka pedih perut tuan-tuan. Kadang-kala Nabi makan cuka. Maknanya makan cuka ini dia termasuk daripada sebahagian. Kalau kita makan cuka, kita niat sebab Nabi pernah makan cuka, kita dapat pahala kat situ. Tapi bukan bererti makan cuka setiap masa itu sunnah. Tapi kita makan cuka kerana hendak mengikut Nabi SAW, itu adalah sunnah. Sekarang ni kan orang banyak buat cuka, cuka apple, cuka kurma, macam-macam lah. Cuka ni memang ada khasiat dia. Sebab tu Nabi makan ya, kerana Rasulullah SAW, hanya Allah bagi Nabi itu bersyahwat kepada makanan-makanan yang berkhasiat. Halal tu memanglah, tapi yang berkhasiat. Nabi tak makan benda-benda yang kurang khasiat ni tuan-tuan. Tapi orang kita benda tak khasiat tu lah dia suka makan. Tuan-tuan tengok yang apa, bola-bola tu kan, semua yang processed food tu. Tuan-tuan tengok burger, bukan tak boleh makan, tapi nak kata jangan berlebihan. Jangan ya. Nabi makan kambing, tapi Nabi makan, dalam riwayat Tirmizi kata sebulan sekali atau setiap kali dapat jemputan. Kita sehari 3 kali. Itu tak ikut sunnah lah tu. Makan kambing memang sunnah, tapi cara makan dan jadual makan pun kena ikut. Jangan makan kambing sunnah, makan kambing sunnah, jadual makan kambing pun kena ikut juga. Ini daripada pagi sarapan kambing, tengah hari kambing, petang kambing, malam kambing. Isteri baru pun dah bawa kambing lah. Yang tu dah berlebihan. Sebab itu dalam hadis ni, selain daripada nak ceritakan kebaikan dan keberkatan khasiat kurma, khasiat cuka, yang kedua adalah hadis ni kata para ulama, larangan untuk membiasakan diri memakan satu bilangan yang banyak. Jangan makan banyak. Sebab tu Nabi makan sekadar untuk menghilangkan rasa
lapar, bukan sekadar untuk kenyang. Ada beza tuan-tuan. Makan untuk kenyang dengan makan nak hilangkan lapar. Kenyang tu sampai tahap lapar pun hilang, sampai tak boleh belahak. Tapi Nabi SAW makan sekadar yuqimna sulbahu, disebut dalam hadis, sekadar dapat ada tenaga sikit untuk menegakkan tulang belakang. Maknanya supaya ada kudrat, supaya boleh berdiri. Tak adalah nak berdiri pun tak larat. Macam tu. Kalau dah makan lebih, diri larat tak? Tak larat. Makan banyak, Ji bangun Ji. Sekejap, kena duduk dulu. Penuh. Tu maknanya tu bukannya nak tegakkan tulang belakang. Itu mematahkan tulang belakang. Pasal alignment dah lari dah. Berat alik depan. Tak balance. Ya. Maknanya tuan-tuan rahmati oleh Allah. Yang kedua, pertama larangan memakan banyak. Yang kedua, larangan untuk makan benda-benda berlemak secara berlebihan. Dasmah ni makanan berlemak, secara berlebihan. Sebab tu pengambilan kalori, lemak, kita buat makanan seimbang ni sebenarnya dapat pahala tuan-tuan. Kita buat pemakanan seimbang ni, kawal makanan kita, jaga pemakanan kita, sebenarnya dapat pahala kat situ. Kenapa dapat pahala? Kerana dalam hadis yang lain, antara soalan yang Allah akan hisab kita pada hari akhirat, salah satu daripada nikmatnya adalah wa an jismihi fima ablah, tentang kesihatan tubuh badan kamu, apa yang telah kamu lakukan. Rupanya soalan hisab nanti, selain pada Allah tanya semayang, Allah Ta'ala tanya sedekah, zakat, puasa, haji semua, antara yang Allah tanya, kesihatan kamu jaga tak? Saya balun semua ya Allah. Memang kena balun lah. Pasal kesihatan ni ia adalah modal untuk kita ibadat, betul kan? Sebab itu Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, bila umur dia mencecah 65 tahun, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah doa yang paling baik untuk aku baca? Dia tanya Nabi. Kita ada tak tanya umur 65 ni doa apa bagus saya baca? Dok tanyalah. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang paling baik untuk aku baca? Maka Nabi kata, akthiru, perbanyakkanlah kamu, an su'alil afiyati wal afwi. Banyaklah kamu minta dua perkara. Pertama, minta keafiatan. Yang kedua, minta kemaafan. Lantas Nabi ajarkan kepadanya membaca doa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an nughtala min tahti. Panjang benarnya. Dah umur 65, kena bacalah panjang-panjang sikit. Takkan nak baca pendek-pendek pula. Apa makna tuan-tuan? Ya Allah, ya Tuanku, aku memohon kepadamu keafiatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan dan keafiatan pada agamaku. Tadi dah minta dunia ke akhirat, tambah lagi pada agamaku dan pada duniaku. Ya, kemudian ya Allah, peliharalah aku di hadapan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas. Kita minta Allah jaga. Dan aku berlindung kepadamu daripada bala yang datang daripada bawah. Itu Nabi ajar untuk bacakan doa tersebut. Ya, baik.
Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, kita pergi kepada bab yang seterusnya. Bab ma yaquluhu man hadara at-ta'am wa huwa sha'im idza lam yaftur. Bab yang menjelaskan jika telah didatangkan makanan sedangkan orang itu berpuasa, jika dia tidak mahu berbuka. Jika dia tidak mahu berbuka. Tapi dalam kitab kita ni tajuk dia pendek benar. Orang puasa jika menghadap makanan. Kalau ikut tajuk yang asal, makanan yang dihadirkan kepada orang berpuasa jika orang yang berpuasa itu tidak ingin berbuka. Apa yang dia kena buat? Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita pun dah cerita dah sebelum ni tentang kisah Sayyidina Abu Hurairah, ya. Jadi saya tak perlu ulanglah. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian dijemput untuk menghadiri salah satu jemputan daripada saudara kamu, maka hendaklah kalian datang. Jika kalian itu orang yang berpuasa pada hari jemputan itu, maka hendaklah ia berdoa. Dan jika sekiranya dia adalah orang yang berbuka, yakni tak puasa, maka hendaklah ia makan. Maka hendaklah ia makan. Baik. Sekarang ni kita balik kepada maksud hadis ini. Pertama, hadis ni menjelaskan kepada kita tentang beberapa hukum. Yang pertama sekali adalah hukum menghadiri jemputan. Sebab Nabi kata, idza du'iya ahadukum falyujib. Jika ada orang jemput kamu, Nabi kata yujib, itu kata perintah. Nabi kata hadir, kata arahan. Jadi ulama berbeza pendapat tentang hukum jemputan. Orang jemput kita, apa hukum dia? Ulama telah menyatakan bahawasanya hukum menghadiri jemputan ini pertama berbeza dari sudut jenis jemputan. Jenis jemputan. Pendapat yang pertama mengatakan jika jemputan kahwin, hukumnya wajib. Mazhab Syafi'i memilih hukumnya wajib. Kalau orang undang kita pergi majlis kahwin, kita tak hadir, berdosa. Berdosa. Maknanya kalau tak boleh hadir, buat macam mana tuan-tuan? Kena bagi tahu dan minta keuzuran. Minta maaf tuan, saya tak berani janji saya boleh hadir. Mungkin ada kekangan, jika ada kesempatan dan ruang saya hadir. Jemput dia, insya-Allah. Lepas tu tak datang, habislah. Atau keuzuran dia terlupa, kad hilang, lupa pula. Allah, saya lupa betul-betul. Jadi dia kena minta apa tuan-tuan? Kena minta maaf dan halal daripada tuan rumah tu. Tuan jemput saya tak datang, saya berdosa dengan tuan. Tuan maafkan saya ya. Saya maafkan. Kalau dia kata saya tak maaf kecuali belanja saya balik. Masak tu kan. Ya. Maknanya kena minta halal. Sebab apa? Sebab di sana ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, haqqul muslim alal muslim sittan. Setengah riwayat kata sittun. Hak orang muslim ke atas orang muslim yang lain ada 6. Salah satu daripada yang 6 itu Nabi kata, apabila ia dijemput kepada undangan perkahwinan, maka hendaklah ijabatud da'i. Nabi kata hendaklah dia hadir. Dia ada 6. Orang beri salam kena jawab. Dia bersin, kita kena doa. Dia undang kahwin, kita kena hadir. Dia meninggal, kita kena solat. Ya?
Dia minta nasihat, kita kena bagikan nasihat kepada dia. Dia minta pertolongan, kita kena tolong dia. So dia ada 6. Salah satunya undangan kahwin. Pandangan yang kedua kata, selain undangan kahwin, ada ulama kata tak kira, undang apa pun semua wajib. Itu mazhab lain lah. Tapi ada yang kata selain undangan majlis kahwin, itu sunat muakkad. Contoh, dia panggil majlis doa selamat. Doa selamat ni kira bila-bila pun dia boleh buat lah. Kan? Macam kenduri, tapi kalau macam kenduri akikah, apa lagi, kenduri naik rumah, masuk rumah dan sebagainya, ini sunat muakkad. Ya, tapi kenduri kahwin kena. Pasal apa ustaz dia? Sebab kahwin ni sekali tu je lah dia kahwin. Melainkan kalau dia bercerai, kahwin lagi lah. Lagi satu, kahwin ni sebab dia nak dituntut hadir kerana nak memberikan keberkatan kepada, doa keberkatan kepada pengantin tadi. Kalau kenduri doa selamat biasa ni, kita sekadar nak solat hajat dan doa. Ini sebab kita nak memberi persaksian yang orang itu sudah berkahwin. Jadi sebab itu tuntutan dia tak sama. Sikit lagi. Kemudian kalaulah dia tidak boleh hadir, minta maaf, kalaulah dia kena hadir walaupun dia puasa. Walaupun puasa qada. Walaupun puasa qada, macam orang perempuan puasa ganti qada, dia kena hadir sebab wajib. Cuma kalau dia tak boleh makan sebab dia puasa qada, dia kena doa. Hadir tetap kena hadir, jumpa tuan rumah, doa. Apa doa dia? InsyaAllah nanti minggu depan saya akan bagi tahu doa dia. Apa doa yang kita kena baca kalau kita berpuasa pada ketika itu. Tapi kalau puasa sunat, ni pun kita akan bincang. Perlukah dia berbuka puasa ataupun dia tidak perlu berbuka puasa? Sedangkan undangan itu wajib. Ini insya-Allah kita akan bincang pada kuliah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.